Ramai yang tak tahu sangat apakah maksud cinta. Mungkin ada yang cakap, ya, cinta tu saja suka kat dia, saya nak kawan dengan dia, itu je. Tetapi bila adik-adik semua besar, masuk ke alam remaja sekarang ni, adik-adik dah mula merasai apakah maksud cinta. Dan sudah bahkan mungkin sudah merasai ada satu perasaan yang berbunga-bunga, satu perasaan yang sangat-sangat indah dalam hati kita, sehingga kadang-kadang membuatkan seseorang tu berubah kelakuan dia. Kejap tersenyum sorang-sorang, kejap duduk tekuk muka kat bantal, lepas tu SMS, tekuk muka kat bantal lagi, sambil kaki tepuk-tepuk tilam je. Itu hebatnya cinta ni. Cinta, adik-adik semuanya, cinta tak salah. Dan cinta tak salah sebab cinta ini satu fitrah yang ada dalam diri kita. Maka berbalik kepada soalan yang diutarakan oleh Tuan Moderator tadi, iaitu patutkah seorang itu berkahwin di usia masa belajar? Kat sini adakah hasrat nak kahwin masa belajar di alam kampus nanti? Ataupun ada yang dah rancang nak kahwin masa matrik? Ya, Muslimat insyaAllah tak ada kot, ya. Muslimin ini je ke ada banyak lagi? Banyak lagi? Ke memang ini je kat matrik Perak? Ada lagi kat asrama, ya. Saya rasa insya-Allah di zaman matrikulasi ini tak ada yang nak kahwin masa sekarang ni. Tetapi mungkin ada sebahagian yang sudah merancang untuk berkahwin di alam kampus masa berkelas sebagai mahasiswa nanti. Ya, maka persoalannya, jawapannya, boleh tak nak kahwin semasa alam kampus mahasiswa atau mahasiswa nanti? Boleh tak? Jawapannya bukanlah mutlak, boleh secara mutlak ataupun tidak secara mutlak. Jawapannya bergantung kepada kondisi ataupun kemampuan setiap individu. Ada setengah orang tu dia mampu, alhamdulillah, teruskan, dah ada calon, mak ayah pun dah redha, dah setuju, alhamdulillah. Tetapi kebanyakannya, saya beritahu, kebanyakannya hampir semua tak ada kemampuan untuk kahwin di masa belajar ni. Sebab apa terdetik perasaan nak kahwin masa belajar ni? Sebab apa? Cuba fikir. Sebabnya kita telah terjebak dalam alam percintaan. Cuba kita tak terjebak, langsung tak terjebak, duduk belajar saja, tak fikir apa pun. Sebab apa? Allah bagi jawapan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kamu, tangan-tangan kamu sendiri yang menempahnya. Adik, kita rupa-rupanya yang menempah perceraian, menempah kecelaruan dalam rumah tangga, kacau bilau nanti kita tempah sekarang. Apa yang kita buat sekarang ni, dek, dia akan jadi bakal kenangan kita pada masa depan. Ramai suami main kayu tiga dengan bekas makwa dia zaman-zaman remaja dulu. Syaitan akan jadikan itu modal penting untuk dia tak pernah puas dengan isteri dia. Rasa serba kekurangan isteri ni. Yelah, isteri dia nampak lahir batin, susah senang bersama, ya. Yang tu yang dia nampak keindahan-keindahan saja. Sebab memang ketika bercinta ni orang cari keindahan saja. Maka syaitan pun tipu daya dia cukup licik, ya. Dia pun kembalikan nostalgia dulu, masa bercinta dulu, menyebabkan kita nampak pasangan kita ni serba rasa tak puas hati dengan dia. Padahal itu cumalah ilusi belaka. Ya Allah, adik sanggup ke? Baru-baru ni ada seorang remaja. Kan remaja lah, anak muda, baru nikah 2 bulan. Nangis-nangis dia cerita dekat akak. Dia kata, akak, suami saya 2 bulan baru kami nikah, tapi duk main Facebook dengan perempuan lain. Cakap sayang lah, rindu lah, apalah, kenapa dia buat saya macam ni, kak? Sedih dia. Lepas tu, apa yang suami dia kata? Suami dia kata dekat dia, dulu aku ngorat kau macam ni juga kan? Sekarang aku nak cari yang kedua. Ini juga cara aku. Ya Allah, terseksa lahir batin. Adik-adik, sebab tu Islam suruh kita bijak sikit, kena merisik, ya. Fatimah binti Qais, dia risik orang yang pinang dia, Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga Abu Jaham, melalui orang yang paling kenal
dua orang ni Rasulullah kata Abu Jaham ni suka berjalan sikit, ataupun tongkat ni selalu macam ni, macam nak pukul orang ya. Dan si Muawiyah ni pula tak ada duit sangat, bakhil sikit. Maka apa kata Nabi cadangkan kepada Fatimah binti Qais tu nikah dengan Usamah. Dia dengar cadangan Nabi. Dia guna cara yang menyebabkan dia tak boleh ditipu oleh lelaki tu. Kata Shahrukh Khan dalam satu dokumentari yang dibuat tentang dia, dia kata, saya dalam kehidupan lakonan saya tak ada masalah, senang je hidup berlakon ni ya, hidup dalam dunia yang tak realiti, tipu, senang. Tapi dalam kehidupan sebenar saya mempunyai banyak masalah. Sebab tu kalau adik sedang couple-couple sekarang ni, dua-dua sedang berlakon, buat baik ya, rupanya dah nikah baru tahu setiap hari si dia ni selalu dera dengan kata-kata menyakitkan hati. Muka macam kau ni kalau aku tak kutip, King Kong pun tak ingin. Adik gelak, akak tak reka dia. Ini luahan-luahan wanita yang ngadu pada akak. Dulu bukan memang manis lagi kata-kata dia. Setiap hari dia sebut, lautan api sanggup ku renangi. Bila dah nikah baru tahu, swimming pool pun selalu lemas. Gunung Everest sanggup ku daki. Lepas dah nikah baru tahu tinggi rupanya Gunung Everest tu. Adik, nakkah adik biarkan diri adik diperdaya bodoh macam tu je oleh dunia couple yang tak ada jaminan apa-apa pun? Kita kena bijak, merisik dengan cara yang akak sebut tadi, jauh dari jalan-jalan zina. Siapa kata tak couple maka tak kenal? Kami tak couple, tapi kami kenal sebelum nikah. Dalam masa seminit akak dapat dia data Dr. Farhan. Akak tahu dia ni anak siapa, duduk kat mana, hobi dia, visi hidup dia, kos apa, belajar kat mana, semua tahu. Daripada pensyarah akak yang memang kenal dia. Dan dia tak ada peluang nak tipu akak. Sebab pensyarah tu cerita juga macam mana dia ni seorang yang kuat study, kat bilik pembersih orangnya. Masya Allah, tu yang tergoda tu. Jadi adik-adik yang Kak muliakan, akak juga nak kongsikan beberapa kajian untuk kita ambil iktibar tentang penangan kehidupan ni. Satu kajian yang dibuat di Jakarta dan juga Surabaya kepada pelajar-pelajar IPT dan pelajar-pelajar sekolah menengah. Mereka membuat kajian kepada orang-orang yang berkapal ni, yang duduk naik motor sekali, selalu dating, bawa pohon tauge, selalu makan-makan dekat cafeteria satu meja. Dia buat kajian pada orang-orang ni. 80% di kalangan mereka sudah pun berzina. Memang tak daya, tak tahan. Sebab zina tu dia tak akan berlaku kalau perempuan duduk situ, lelaki duduk sana. Dia akan berlaku bila perempuan dengan lelaki duduk dekat-dekat, kat tempat yang tersembunyi mana-mana. Dan proses perempuan dengan lelaki nak duduk dekat-dekat tu, dia bukan sekali hantar SMS, jom berzina. Tak ada. Dia start dengan buat pertu. Masa perempuan pun balas, sikit perut, sakit perut. Bahasa ringkasan ya. Sharing-sharing dulu ya. Sharing-sharing, calling-calling, messaging. And then baru dia pergi kepada step seterusnya. Apa dia? Dating. Lepas tu meeting. Lama-lama bunting. Na'udzubillah. Begitulah zina ya. Jangan kamu hampiri, Allah sebut. Sebab Allah tahu kalau hampiri memang kita tak daya, kita rasa nak buat. Tapi kalau kita biarkan step-step tadi, kita langkau, kita biarkan lara, bila dah terjadi barulah, ya Allah, aku tak nak sebenarnya ni. Ini orang paling rajin lah. Saya sangka pada masa tersebut, sebelum saya masuk ke universiti ni, saya sangka saya merupakan orang yang paling rajin kat situ. Tapi rupa-rupanya bila saya jumpa dengan pelajar-pelajar yang bukan Islam, pelajar-pelajar Cina. Sebab kita sering dengar, kenapa lah orang Cina yang banyak skor? Kenapa orang Cina yang dapat nombor 1, nombor 2, top student?
Pergi sana jumpa dengan pelajar-pelajar yang bukan Islam ni, baru saya tahu apa rahsia mereka. Sebab saya sangka saya sangat rajin. Bila jumpa dengan mereka, saya tengok mereka lebih rajin lagi. Itu rahsia mereka, rajin lagi. Sampai saya jumpa dengan seorang pelajar kawan saya ni, dia merupakan seorang top student, best student. Kalau bidang perubatan ni, adik-adik semua ya, targetnya tak ada nak skor-skor untuk lulus saja. Lulus kita pun dah gagal, sebab subjek susah. Kau dapat lulus ya, kau dapat C je, dapat perasaan dapat C. C itu memang syukur, dan panjang sebut Alhamdulillah, syukur dapat C ya, tak kantoi. Tetapi bagi pelajar ni, dia dapat A, kau sikit pun A minus. Hebatnya. Yang ni semua orang Melayu semua bergelut untuk lulus saja. Dapat C pun cukup lah. Yang paling teruk pun dapat B macam tu saja. Saya tengok apa rahsia mereka, dia sangat-sangat rajin. Dan dia pernah cerita kat saya, dia kata dalam satu hari itu dia mewajibkan diri dia untuk ulang kaji pelajaran saja. Ulang kaji, tak termasuk kuliah, tak termasuk tutorial dan sebagainya. Dia kata mewajibkan setiap hari sekurang-kurangnya 8 jam untuk ulang kaji. Tolak kuliah, tolak tutorial dan sebagainya, 8 jam sehari. Dan dia kata setidaknya pada hari tersebut mungkin dia sibuk ataupun penat sangatnya, menyebabkan dia belajar tak cukup 8 jam, mungkin 6 jam je. Maknanya 2 jam itu kira hutan dia akan dikotorkan pada hari terusnya. Jadi maksudnya esok kena belajar 10 jam sebab hari ini tak cukup 2 jam. Saya tengok itu rupanya rahsia kejayaan mereka. Dan kalau adik-adik semua saya nak macam itulah juga ya, belum betul-betul dengan ilmu ni ya, belajar betul-betul, insya-Allah tak akan menyesal nanti. Wallahu a'lam. Adikku si kumbang jantan, dulu bila disebut lelaki, wanitanya mendongak megah. Lelaki kami Asadullah, lelaki kami Saifullah. Tapi kini bila disebut lelaki, wanitanya menunduk lemah. Tokoh kami sedikit sekali, ramainya ditipu duniawi. Tapi di sini ada lelaki generasi baru. Ini lelaki generasi Rabbani, Allahnya di hati. Adikku si pasu bunga, lihatlah mawar yang cantik, semuanya menarik, hingga kumbang tertarik. Durimu boleh mencari. Adikku, peliharalah kesucianmu untuk insan istimewa. Allah sedang menjagamu seindah mawar agama. Kami insan tak sempurna, kadang-kadang lidah kami tersasul syasyul ya. Kami cuma punya sekeping hati untuk lihat adik-adik semua jauh lebih bahagia dari kami. Ampun maaf, salah silap semua atas kebodohan dan kenaifan diri kami sendiri. Moga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku moderator pada malam ini memohon ampun andai kata saya mengambil masa yang begitu panjang, atau andai kata saya terguna bahasa yang kasar, mohon maaf. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ada pendapat tentang kolej ini? Pendapat tentang pelajar dekat kolej ini? Mereka sangat berani
pula ni. Okey, itulah MC kita. MC hari ini saya berasa bangga kerana semalam video datang. Hari ini kita sehari dengan semua. Okey, Tuan Guru. Merapu music. Every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds. Every ant, every plant, every breeze, and all the seas, they all sing Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak, Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma a'zama shanak. ندعوك ونرجو غفرانك, ندعوك ونرجو غفرانك.